Assalamualaikum dan salam sejahtera. Muhyiddin Yassin telah meminta SPRM untuk lepaskan akaun bank Parti Pribumi Bersatu. Sekarang ni, dua akaun bank Parti Pribumi telah dibeku oleh SPRM. Dan tidak ada sebab mereka terus membeku bank account oleh kerana mereka pun telah selesai siasatan dan tidak perlu lagi mengambil tindakan membeku bank account. Tapi setakat ni belum tahu lagi SPRM akan serah balik atau tidak akaun bank Parti Bersatu. PAS telah mengumumkan yang PAS ada banyak duit. PAS boleh bantu Parti Pribumi Bersatu ataupun Perikatan Nasional di dalam 6 pilihan raya negeri yang akan diadakan tidak lama lagi. Mungkin Julai atau Ogos. Tujuan membeku bank akaun Parti Pribumi Bersatu ialah untuk menentukan yang mereka tak ada duit untuk menghadapi pilihan raya negeri. Bukan untuk siasatan. Siasatan dah selesai. Kertas siasatan pun sudah dihantar kepada Peguam Negara. Tunggu Peguam Negara bagi green light. Dan mungkin minggu depan ni mereka akan tangkap dan charge Muhyiddin Yassin. Dan dikatakan seorang lagi pegawai tinggi lah di dalam Parti Pribumi juga akan ditangkap dan akan di-charge. So, lagi dua. Semalam dua. So, altogether mungkin ada 4 orang. Dan mereka kata, there's going to be more lah. Dia orang nak cuba kalau boleh nak charge sampai 10 pemimpin-pemimpin Parti Pribumi Bersatu supaya boleh beri gambaran yang parti ni memang teruk sangat. Rasuah teruk sangat. Anyway, orang dah mula tanya, macam mana PAS dapat banyak duit ni? PAS pun ada terima rasuah ke? Hello. PAS ni ditubuhkan pada tahun 1951. PAS is almost as old as me. Saya lahir tahun 50, PAS lahir tahun 51. Hari ni, saya nak sekarang tahun ni saya nak masuk umur 73. PAS nak masuk umur 72. Saya dengan PAS ni almost same age lah. Dalam 70 tahun lebih, takkanlah PAS tak ada duit. Dan kalau buat satu kajian, PAS ni ada di antara 2 hingga 3 juta, estimated 2.5 million roughly, bukan saja ahli tapi penyokong. Dan ramai dari penyokong PAS, bukan macam kes UMNO. UMNO ni banyak kampung, dia harap kampung. PAS ni, penyokong mereka profesional. Doctors, lawyers, engineers, accountant, macam-macam jenis profesional Melayu. Dan profesional Melayu ni ramai. Bukan macam dulu, masa merdeka, 97% orang Melayu orang kampung. Orang tanam padi, orang tanam orang ke laut, orang tanam getah ataupun kelapa sawit, smallholders lah. Sekarang ni, orang Melayu disebabkan dasar ekonomi baru, new economic policy, 5 juta orang Melayu semenjak tu lah, semenjak mulanya dasar ekonomi baru, sudah lebih kurang 5 juta orang Melayu sudah dapat pengajian tinggi, termasuk universiti lah, PhD ramai. Dulu mana ada PhD? Cuma Melayu PhD itu Melayu perangai hasad dengki. Hari ni PhD real one. Dan saya sendiri, ramai orang Melayu saya jumpa di England ni. Dalam 10 tahun ke belakang ni, I meet a lot of Malays in England. Dia orang mari jumpa saya. Dia orang kadang-kadang mari makan di restoran keluarga saya, gosip kopitiam tu kat Manchester. I meet them.
And ada yang mari rumah. Ada juga yang tunjuk saya kertas thesis PhD dia yang dia orang prepare dan sebagainya, nak dapat pandangan, whether okay ke tidak dan sebagainya. So maknanya there are a lot of Malay professionals, ramai. Dan yang buat PhD kat UK pun ramai mari jumpa saya. Mereka penyokong PAS, penyokong pembangkang lah hari ini, termasuk Parti Pribumi Bersatu. So these are the professionals yang ada duit. And some of them sebagai maknanya dasar, dia orang bagi 3% dari gaji mereka tiap-tiap bulan kepada PAS. 3% ni dia orang kira macam zakat lah. 3% of their salary dia orang bagi ke PAS, donate ke PAS. But bagi mereka ini perjuangan politik. Some of them melihat ni sebagai perjuangan Islam, some as perjuangan politik untuk menentang rasuah, kezaliman, salah guna kuasa, untuk maknanya mengamalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar ni wajib di dalam Islam, is fardu kifayah, is a fardu. So maknanya dia orang ni mengamalkan tanggungjawab mereka sebagai orang Islam dan juga mempertahankan kebenaran. So a lot of them, dia orang ni tak beranilah keluar secara terbuka. Ramai kerja untuk TNB dan Petronas. Engineer TNB, Petronas tu all professional tu, bukan gaji rendah tu. 70% of them penyokong. Bila saya jumpa engineer Petronas ke engineer TNB, dia orang bisik lah, actually kita orang sini ni 70% kita orang sokong PAS, tapi tak bolehlah bising-bising, kita diam-diam, tapi kita bantulah bantuan kewangan. So PAS has money, and PAS tak payah rompak negara untuk mendapat duit. And PAS has been around 72 years. 72 years. Kalau parti politik dalam 72 tahun tak boleh dapat bantuan, sokongan dan sebagainya, baik tutuplah. Better close down PAS. Kalau 72 years masih macam sebelum merdeka dulu. So the issue is PAS has money. And apabila PAS perlu sesuatu, boleh buka mulut saja. Macam misalan, kalau saya hari ni saya masuk satu pengumuman di dalam Malaysia Today ataupun di dalam Facebook saya kata PAS perlu bantuan kewangan untuk menghadapi pilihan raya negeri akan datang, dan nak minta kalau RM1 pun tak apa, RM5 pun tak apa, RM10 pun tak apa, tak payah beri ribu-ribu, just beri RM5, RM10 derma untuk PAS. Duit masuk banjir masuk dalam akaun PAS. Dulu kita dah buat dah sekali, kita try sekali, sekejap dalam sehari 100,000 tung masuk. Kita tutup lepas tu. Pasal takut bila banyak sangat. Nanti you tahulah kerajaan bila banyak duit masuk, mulalah dia orang nak siasat, dibawa amlah lah, inilah itu. Dia beku bank account PAS nanti. Saja dia orang nak buat susah. So, it's not difficult. Kalau nak dapat bantuan dari rakyat tu, buka mulut je. Banjir duit masuk ke dalam account PAS tu. Cuma takut kerajaan kacau je. Sebab tu kita tak buat. Kalau saya nak buat, hari ni saya boleh buat. Nak berapa juta? Easy. So, that's the issue lah. Maknanya, janganlah sebab PAS ni banyak duit. PAS ni boleh membantu 6 pilihan raya negeri akan datang. Oh, maknanya PAS ni rasuah lah. Just because I got money, I rasuah. Bermaknanya, tak boleh kaya lah. Kalau kaya ni, dianggap sebagai orang jahat lah. Dia orang kata sebab apa PAS ni sokong Parti Pribumi Bersatu. Perjuangan PAS dan Perjuangan Bersatu is aligned. Sama. When your cause or when your perjuangan is aligned, kita sokong. That's called politics. Istilah politik. Kalau tak faham apa maksud istilah politik tu, jangan ceritalah pasal politik. When kata PAS ni sokong Parti Pribumi Bersatu. Oh, Muhyiddin sekarang sih dituduh rasuah. Muhyiddin minggu depan akan ditangkap dan akan di-charge
bersama beberapa lagi orang pemimpin Parti Pribumi Bersatu akan ditangkap dan di-charge untuk minggu depan. Sebab apa PAS masih baik dengan Muhyiddin? Alamak. Masa tahun 2015 dulu, apabila Mahathir dan geng-geng anti Najib tu tuduh Najib ni penyamun, pencuri, lanon bugis, macam-macam dia orang cakap terhadap Najib. Dia orang kata ni GST 6% ni patut dihapuskan sebab GST 6% ni diguna untuk bayar shopping Rosmah Mansor. Boleh percaya ke tu? GST 6% is to pay for Rosmah shopping. Hello, come on lah. Kalau nak cakap, biarlah menasabah. Jangan cakap tak senonoh. So, macam-macam dia orang tuduh terhadap Najib. Starting tahun 2014, in fact, dia orang buat report polis. 2015 tu hebat serangan terhadap Najib. PAS sokong Najib. PAS sokong UMNO. PAS rela bekerjasama dengan UMNO untuk menghadapi pilihan raya yang ke-14, PRU 14. PAS rela, sanggup bekerja dengan Najib dan bekerja dengan UMNO. Apabila mereka tangkap Najib, mereka masuk Najib ni ke dalam lock-up, lepas tu charge. PAS masih sokong Najib. Jawapan PAS ialah biar mahkamah menentukan Najib ni betul bersalah ke tidak. Selagi mahkamah tak menentukan yang Najib ni bersalah, PAS anggap Najib tidak bersalah sebab belum didapati bersalah. So dari 2015 PAS sokong Najib, PAS bersama Najib, PAS sanggup buat satu gabungan bersama UMNO yang dipanggil Muafakat Nasional dan kemudian Perikatan Nasional. PAS is okay with Najib. So, masa tu tak pula kata sebab apa ni PAS ni berkawan dengan UMNO, sebab apa ni PAS ni sokong Najib. Najib kan perompak, Najib kan penyamun, Najib kan pencuri. Tak ada. PAS tak kata tu semua. PAS kata Najib is innocent until proven guilty. Dan sekarang ni Najib telah didapati bersalah dan dipenjarakan. Tapi Najib buat klaim bahawasanya dia punya perbicaraan tidak adil. Perbicaraan Najib cacat oleh kerana beberapa sebab, dan adalah beberapa sebab tu yang telah disenaraikan oleh Najib dan oleh lawyer Najib. So cerita tak selesai lagi. This story is not ended yet. Betul ke Najib dizalimi? Betul ke Najib diberi perbicaraan yang tidak adil? Maybe. So until ditentukan yang Najib ni sah 100% bersalah, sah 100% Najib tidak dizalimi, sah 100% Najib diberi perbicaraan yang adil, maka PAS will reserve judgment lah. Kita tunggu dululah. So kalau UMNO misalan berkata mereka nak kerjasama dengan PAS dan Bersatu, kita tahulah UMNO dia nak kerja dengan PKR dan DAP. Tapi katalah UMNO ni sedar yang mereka ni dimain oleh Anwar dan DAP. Mereka menjadi mangsa. They are getting maknanya UMNO is getting fucked by Pakatan Harapan. Kalau dia orang satu hari bangun tidur, dia orang sedar, lepas tu dia kata, oh kita nak kerja dengan Perikatan Nasional. PAS masih boleh terima. PAS can still accept. Dan yang kluster mahkamah ni biarlah mahkamah menentukan. PAS ni bukan mahkamah, PAS ni bukan hakim, PAS ni parti politik. So kita terima apa-apa pakatan di dalam arena politik. Isu mahkamah, biar mahkamah yang selesaikan, So PAS ni terbuka. So maknanya there's nothing wrong with PAS bekerja sama dengan Parti Pribumi Parti Pribumi Bersatu di dalam Perikatan Nasional. Dan kalau dia orang ni beku bank account Bersatu supaya Bersatu tak ada duit nak menghadapi pilihan raya negeri yang akan datang ni, PAS akan bantulah dari segi kewangan. PAS ni bukan parti
parti maknanya pokai, they have money. Dan kalau PAS tak ada duit, buka mulut saja. Profesional ramai, doktor, bukan saja doktor GP biasa, gynae, heart surgeon, all specialist doktor, semua sokong PAS. Dia orang untuk nak ulur 10,000, 20,000, sorak tutup mata, tak ada hal. If you say you need money, ambil 20,000, tak ada hal. PAS can raise millions anytime. Tapi dia orang tak buat. Dia orang tidak take advantage. Dia orang tidak ambil kesempatan. Semata-mata kerana ramai penyokong yang kaya dan dia orang sanggup derma, maknanya kita minta dia orang derma. Tak. PAS ni akan minta derma sekira perlu. Kalau tak perlu, jangan kita minta duit dari orang just for the sake of it or just for fun. Itu sikap PAS. We don't need more money than what we need untuk perjuangan kita. So that's the whole issue. Sekarang ni dia nak timbul pula, kalau Bersatu tak ada duit, kalau bank account Bersatu ni dibeku, maknanya PAS akan bantu kewangan. Jadi PAS ni dapat duit mana ni? Mestilah PAS ni perompak. No. Jangan anggap kerana PAS kaya, PAS ni perompak. Sebab Nik Aziz, arwah Nik Aziz, ada pernah cakap dulu. Dan orang Pakatan pun, orang DAP pun hormat Nik Aziz. Orang DAP pun setiap hari kata masa Nik Aziz dulu, dia orang okey dengan PAS. So maknanya Nik Aziz ni diterima oleh even DAP sekalipun. Dan Nik Aziz biasa cakap, dan ini datang dari mulut Nik Aziz, Kelantan ni miskin. Kelantan ni tak ada duit. Kerajaan negeri lah. Tapi Kelantan ni kaya di dalam kekayaan rakyat. Maknanya walaupun negeri Kelantan ni miskin, tapi rakyat Kelantan kaya. Rakyat Kelantan ni tidak pokai. Rakyat Kelantan ni ada banyak duit. Walaupun kerajaan miskin, kerajaan tak ada duit. So Nik Aziz pun mengetahui dan terima hakikat bahawasanya penyokong PAS, rakyat Kelantan ataupun rakyat mana-manalah, rakyat Selangor, rakyat Johor, rakyat Kuala Lumpur, tak kisahlah. Rakyat yang menyokong PAS ni kaya. Walaupun kita sebagai kerajaan mungkin miskin. Ini Nik Aziz kata. So sebab tu PAS ni can survive di Kelantan. Dia orang kata, alah Kelantan tu tak ada kemajuan, Kelantan tu tak ada pembangunan, Kelantan tak ada duit. It's okay. Orang Kelantan tak ada hal. Sebab dia tahu bantuan untuk membangunkan Kelantan datang dari kerajaan pusat. Jadi kerajaan pusat sengaja tak mau bagi Kelantan ni maju, tak mau bagi Kelantan ni dibangunkan. So tak beri bajet untuk pembangunan. Tapi rakyat Kelantan is okay. Kita duduk dalam satu negeri miskin, kita duduk dalam satu negeri yang tidak membangun. Tapi kita personally, kita semua okay, kita kaya, kita ada duit. Nik Aziz bagi tahu ni. And it's for a reason, sebab dalam puluh-puluh tahun ni lah, 40-50 tahun ni, bila saya boleh dikatakan berdamping dengan PAS, dan saya jumpa profesional, pegawai kerajaan tinggi, mereka semua secara senyap kata, yang sebenarnya kita orang sokong PAS, kita cannot show lah, sebab kita ni berkhidmat untuk kerajaan. Tapi apabila perlu, mari pilihan raya, kita orang ulur bantuan. And the only way we can help you is by donating to the party, donating to the election. Itu sajalah. Openly kita nak keluar ni berkempen, nak pakai t-shirt PAS ni, kita tak boleh buat. Tapi yang penting ni, PAS ni tidak akan kekurangan kewangan. So that is the issue. So tak payahlah nak kata PAS ni kaya oleh kerana PAS ni terlibat rasuah. That means you don't know PAS, you tak tahu sejarah politik Malaysia. Assalamualaikum. Salam sejahtera.